Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, di sini kita nampak terdapat berbagai jenis hidupan ya, di lautan, di daratan, di taman-taman dan juga terdapat fenomena alam seperti letupan gunung berapi dan semua ni adalah sains ya. Sains ini sangat luas. Okey. Jadi hari ini kita belajar tentang cabang-cabang sains. Okey, bidang sains. Bidang sains terdapat 3 cabang yang utama, iaitu biologi, kimia dan fizik. Okey, biologi adalah kajian ke atas hidupan. Bio merujuk kepada hidupan. Hidupan terdiri daripada 2, iaitu haiwan dan tumbuhan. Jadi biologi adalah kajian ke atas tumbuhan dan haiwan atau kajian ke atas hidupan. Okey. Kimia adalah kajian ke atas jirim dan tindak balas. Ya. Jadi misalnya kalau kita campurkan 2 bahan kemudian ada perubahan, maka itu adalah contoh tindak balas kimia. Fizik adalah kajian ke atas tenaga dan kesannya terhadap jirim. Bidang sains yang lain termasuklah meteorologi, geologi dan astronomi. Ya, apakah bidang-bidang ini? Kita tengok satu persatu. Meteorologi adalah kajian ke atas perubahan cuaca dan iklim. Geologi adalah kajian ke atas batuan, tanah dan mineral. Dan astronomi adalah kajian ke atas bintang dan angkasa lepas. Okey. Berikut adalah contoh-contoh bidang sains yang lain, iaitu oceanografi, zoologi dan botani. Okey, oceanografi adalah kajian ke atas isi laut. Maknanya di dalam laut itu terdapat hidupan, iaitu tumbuhan, haiwan, mineral dan lain-lain. Ya. Jadi kajian ke atas lautan dan isinya dipanggil sebagai oceanografi. Zoologi adalah kajian ke atas haiwan saja. Mudah saja kalau nak ingat zoo adalah tempat di mana haiwan-haiwan dikumpulkan. Jadi merujuk kat sini, kita merujuk kepada zoo adalah haiwan. Jadi kajian ke atas haiwan sahaja. Okey. Botani adalah kajian ke atas tumbuhan sahaja. Okey. Bidang sains yang lain iaitu microbiology dan farmakologi. Jadi microbiologi dan farmakologi ni kalau awak tengok kalau pergi ke hospital biasa awak nampak dekat dia diletak dekat atas tu ya. Okey. Jadi apakah istilah-istilah ini ya? Okey. Microbiologi merujuk kepada kajian ke atas mikroorganisma. Maknanya kajian ke atas kuman atau kajian ke atas hidupan yang kita tak nampak. Itu adalah microbiology. Mikro merujuk kepada yang kita tak nampak atau mikro merujuk kepada seni atau halus ya. Jadi hidupan yang seni, hidupan yang halus kita panggil sebagai mikroorganisma. Mata kasar kita tidak nampak hidupan ini, kita boleh nampak hidupan-hidupan ini dengan menggunakan mikroskop. Okey, farmakologi adalah kajian ke atas ubat-ubatan. Jadi kalau seorang itu dia membuat tindak balas bahan-bahan tertentu dan menghasilkan ubat, ya. Ini adalah bidang farmakologi. Okey, next. Okey. Selain daripada bidang-bidang sains ini, yes, kita tahu bahawa bidang sains itu sangat luas
Jadi dalam bidang sains sangat luas ini kita boleh menjana kerjaya, kerjaya di dalam sains. Okey. Okey. Contoh-contoh kerjaya dalam sains. Okey, ini adalah ahli astronomi, ya. Ahli astronomi dia akan melihat bintang-bintang di langit ataupun apa-apa yang berkaitan dengan angkasa lepas, ya. Jika awak berminat dengan bidang ini, maka awak boleh belajar tentang astronomi. Okey, seterusnya ini adalah guru, ya. Guru ini dia boleh mengajar sains, dia boleh mengajar biologi, dia boleh mengajar kimia, dia boleh mengajar fizik. Jadi sains, apabila seseorang guru itu boleh mengajar sains, maka dalam diri dia mempunyai ilmu tentang fizik, ilmu tentang kimia, ilmu tentang biologi. Okay. Okey, seterusnya. Okey. Yang ini adalah ahli farmasi. Ahli farmasi ialah orang yang bekerja dengan ubat-ubatan. Dia menyediakan ubat, ya. Kemudian dia juga boleh memproses ubat-ubatan tersebut, ya. Okey, seterusnya ini adalah ahli meteorologi. Dia akan memberitahu kita tentang ramalan cuaca. Ramalan cuaca di dunia. Itu adalah kerja ahli meteorologi. Selain daripada itu, terdapat juga kerja-kerja dalam bidang sains yang lain, iaitu doktor. Ya, doktor dia akan memeriksa tubuh manusia. Jadi ini adalah contoh kerja sains. Begitu juga dengan jurutera, kerja sains. Okey. Ini adalah ahli botani. Ahli botani ialah orang yang mengkaji tumbuhan sahaja. Contohnya kalau dia pergi dekat suatu tempat, kita tunjuk satu pokok, maka orang ini biasanya dia akan tahu apa nama pokok tersebut, ya. Jadi kalau macam kita tengok bunga orkid. Dalam bunga orkid itu ada banyak jenis lagi. Jadi kalau orang ahli botani, maka dia boleh sebut satu jenis spesies pokok bunga orkid tersebut, ya. Maknanya orang ini mahir tentang pokok-pokok. Okey, seterusnya. Okey. Ini adalah ahli zoologi, maknanya dia mengkaji haiwan sahaja. Jadi kalau kita pergi ke zoo, biasanya kita akan nampaklah orang-orang yang memakai uniform sebegini, tapi di Malaysia mungkin dia pakai seluar panjang lah. Jadi ini adalah zoologi. Okey, seterusnya ini adalah ahli forensik. Maknanya jika ada jenayah atau contohnya ada pembunuhan, maka dia akan mengambil sampel daripada tempat tersebut, dibawa ke makmal, kemudian dibuat eksperimen atau diuji, ya, untuk menentukan sesuatu kes, ya, untuk mencari penjenayah tersebut. Ini adalah ahli forensik. Seterusnya, orang ni dia teropong ataupun dia melihat batu-batu, dia memeriksa batu-batu. Ini adalah ahli geologi, ya. Jadi kalau minat dengan batu-batu, kalau kita tengok batu ada banyak, batu sungai, warna dia lain, batu tar warna dia lain, batu kerikil warna dia lain, ya. Batu hasil daripada gunung berapi pun lain, ya. Jadi orang yang mengkaji mengkaji batu-batu ini, kita panggil sebagai ahli geologi. Seterusnya, ya. Kalau perhatikan dekat sini, orang ini dia berenang-berenang, kemudian dia melihat di dasar laut. Yang gambar yang di bawah ni, orang ni dia berenang, kemudian dia merhati ada ikan di belakang, ya. Jadi kerja mereka ni kita panggil sebagai oceanographer ataupun ahli oceanografi. Ya, dia masuk di dalam laut, dia akan melihat, mengkaji hidupan laut, dia juga akan mengkaji tumbuhan laut, dia juga akan mengkaji tanah laut ataupun mineral-mineral yang ada di dalam laut, ya. Jadi kalau berminat dengan profession ini, maka perlu kena ada ilmu fizik, ilmu biologi dan juga ilmu kimia. Okey, seterusnya. Maka kena ada 3 bidang ini,
Jadi bolehlah awak jadi oceanographer. Okey, berikut adalah rumusan daripada kerjaya di dalam sains. Contohnya seperti adalah doktor perubatan, ahli zoologi, ahli oceanografi, guru, pensyarah, ahli botani, ahli mikrobiologi, jurutera dan banyak lagi. Ya. Okey. Berikut adalah contoh-contoh kerjaya dalam sains. Jadi, okey. Awak dah tahu semua tentang kerjaya, awak dah tahu semua tentang bidang dalam sains. Sekarang cikgu nak tanya awak, apakah cita-cita awak? Adakah cita-cita awak itu sebahagian daripada bidang dalam sains atau bidang di luar sains? Okey? Kalau boleh, kongsikan dengan cikgu, tulis di ruangan komen di bawah. Apakah cita-cita awak? Okey? Terima kasih. Moga bermanfaat. Jemput tonton video Cikgu Siti yang lain. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa klik butang subscribe dan butang like sebagai tanda sokongan anda.